iman dan rukun-rukun Islam. Yang dikatakan iman itu ialah kepercayaan di dalam hati. I'tiqad, keyakinan di dalam hati. Yang dikatakan Islam itu ialah amalan-amalan yang zahir. Di sana terdapat perbezaan di kalangan ulama. Adakah iman dan Islam itu berasingan? Ataupun iman dan Islam itu sama saja maknanya? Ataupun merupakan dua perkara yang tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain? Telah dinyatakan dahulu bahawa iman dan Islam itu berbeza dan tak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Dalil berbezanya ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Yang bermaksud, berkatalah orang-orang Arab Badawi, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kamu kena kata kami telah Islam, kerana iman itu belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu. Tujuan mereka datang mengaku beriman ini ialah untuk mendapat zakat, mendapat imbuhan yang dibahagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat bagi menyatakan perbezaan di antara iman dan Islam. Dan di sana ada hadis. Malaikat Jibril bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia iman dan apa dia Islam? Menunjukkan iman dan Islam itu berbeza di antara satu sama lain. Dan di sana ada pula hadis yang menegaskan bahawa iman dan Islam itu seolah-olah satu. Apabila rombongan Abdul Qais datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan Abdul Qais adalah satu kabilah Arab yang beriman kepada Allah. Dan mereka menghantar rombongan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta Nabi SAW menerangkan kepada mereka perkara-perkara Islam. Hukum-hukumnya supaya mereka beramal. Dan supaya mereka layak masuk surga. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, Amurukum bil imani wahdah. Atadruna mal imanu billahi wahdah. Syahadata an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan wa i'ta'u al-khumsa min al-maghanim. Yang bermaksud, adakah aku suruh kamu supaya kamu beriman kepada Allah? Adakah kamu tahu apa dia beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itu ialah kamu naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Kamu mendirikan sembahyang. Kamu menunaikan zakat. Kamu berpuasa Ramadan. Dan kamu memberi 1/5 daripada harta ghanimah. Rampasan perang. Hadis ini menunjukkan iman dan Islam itu bersekali. Kesimpulannya, seolah-olahnya bersekali. Tak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Ayat yang kita baca ini menyebutkan perkara iman dan perkara Islam. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyyin. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan segala nabi. Kiblat itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukannya menghadap ke timur dan barat.
Yang penting ialah kamu menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, yang dibina di atas beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Sekiranya amalan yang kamu buat itu dibina di atas iman, rukun-rukun iman yang tersebut, maka itu yang penting, amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu kita diwajibkan memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatalkan iman. Apabila iman batal, maka amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji tak diterima, semayang tak diterima, zakat tak diterima, sedekah tak diterima, semua amal kebajikan tak diterima oleh Allah Ta'ala sekiranya tidak ada iman. Iman menjadi tapak, menjadi asas kepada semua amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang. Asas kepada semua iman itu ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah menjadi tonggak yang paling penting. Percaya kepada Allah dengan mengesahkannya, bukan sekadar percaya sahaja. Kalau dari segi percaya kepada adanya Allah, adanya Tuhan, semua manusia mengikut tabi'innya percaya kepada Tuhan. Bukan saja orang Islam, termasuk orang-orang yang bukan Islam. Yang dimaksudkan kepercayaan di sini mestilah di atas dasar tauhid. Bukan saja tauhid, di atas dasar akidah. Akidah dengan makna disimpulkan, sebagaimana disimpulnya tali untuk mengikat sesuatu. Kalau ikat tak simpul, maka terlucut. Begitulah juga amalan dan kepercayaan kita. Mestilah diikat dan disimpul. Bagaimana menyimpulnya? Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Dan sesiapa yang mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang teguh, yang tidak boleh dirungkai sekali-kali, tak boleh dirambah. Allah Ta'ala itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Simpulan ini direngkaskan di dalam ucapan La ilaha illallah. La ilah dengan makna menafikan taghut. Illallah mengisbatkan Allah sahaja secara tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Menafikan taghut di sini ialah semua perkara yang melampaui batas tauhid. Sama ada zat yang lain daripada Allah yang dianggap Tuhan, ataupun zat yang lain daripada Allah yang dianggap boleh mengadakan hukum hakam, undang-undang dan peraturan dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Zat yang lain yang mempunyai ilmu dan sifat-sifat yang hanya menjadi milik Allah Ta'ala. Kita mestilah beriman atas dasar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' dan sifat. Tauhid rububiyah ialah mempercayai Allah Ta'ala yang mengurus dan mentarbi alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mentarbi, yang mengurus sekalian alam dengan undang-undang dan peraturannya. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Ta'ala dari segi yang layak diabdikan diri kepadanya, dipatuhi perintah dan ditinggalkan larangannya. Yang dimaksudkan dengan asyhadu an la ilaha illallah, ilah uluhiyah, mengesahkan Allah dari segi ubudiyah, mengabdikan diri kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya. Tauhid asma' dan sifat. Asma' ialah nama-nama Allah Ta'ala yang dikenali dengan al-asma'ul husna, nama-nama yang paling baik. Di antaranya ialah 99 nama yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat At-Tirmizi.
Di mana tiap-tiap satu daripada 99 nama itu, hanya Allah Ta'ala satu saja yang berhak memiliki nama-nama itu. Nama-namanya banyak, Tuhan satu saja. Tuhan yang satu mempunyai nama-nama yang banyak. Tiap-tiap satu nama itu, hanya Tuhan satu saja yang berhak dengan nama itu. Termasuklah juga mengesahkan Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran, yang diberitahu kepada kita oleh Nabi SAW, di mana sifat-sifat itu menjadi milik Allah Ta'ala. Itulah makna beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah mestilah menyeluruh. Tidak boleh membatalkan mana-mana segi, mana-mana unsur yang berkait dengan iman kepada Allah.